Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Wala haula wala quwwata illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد بن عبد الله، ختم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, diberikan kesempatan sekali lagi kepada kita malam ini untuk sama-sama kita mengabdikan diri kepadanya. Kita melakukan segala perintah yang telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Malam ini kita akan ambil ruang waktu yang ada ni untuk sama-sama kita melihat lagi kepada mutiara hadis Nabi SAW. Kita memilih malam ini hadis yang ke-179, hadis Qudsi. Berkata Ibn Umar radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, Ya bani Adam, ithnatani lam yakun laka wahidatun minhuma, ja'altu laka nasiban min malika hina akhadtu bikazamika liutahhiraka bihi wa uzakkiyak, wa salatu ibadi alayka ba'da al-qida'i ajalik. Rawahu Ibn Majah ani Ibn Umar. Baik, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca malam ini dia berkait dengan dua perkara. Yang pertama adalah berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh meninggal dunia. Dan perkara yang kedua adalah berkaitan dengan ibadatnya. Dan disebut dalam hadis ini lebih khusus kepada ibadah solat yang dilakukannya sepanjang dia hidup, dan apa yang menjadi perbezaan setelah dia mati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ithnatani, ada dua perkara, lam yakun laka wahidatun minhuma, yang bukan satu pun menjadi urusan ke atasmu. Jadi hadis ni nak cerita pada kita ada dua perkara yang berlaku atas muka bumi ini, dia tidaklah menjadi satu hal urusan kepada manusia itu sendiri. Ja'altu laka nasiban
min malika, aku telah menentukan bagimu sebahagian daripada hartamu ketika aku hina ahadtu biqazamika, ketika mana aku menentukan, ketika aku mencabut nyawamu, supaya aku dapat liutahhiruka bihi, dapat membersihkanmu, wa uzakkiyak, dan juga mensucikanmu, yakni daripada harta tersebut. Kita hurai dulu perkara yang pertama ni. Baik, apa maksud dalam hadis ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian? Dalam bab kehidupan kita di dunia ni, ada banyak perkara yang Allah Ta'ala tetapkan, yang semuanya adalah untuk memudahkan kita dengan Allah. Ni cerita bila kita mati nanti apa nak berlaku. Dan inilah dia kelebihan, keuntungan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang Islam khususnya. Yang mana banyak bab di dunia ni Allah Ta'ala tetapkan serubat benda tu, serubat benda ni sebenarnya adalah untuk membuatkan kita bersedia, mempersiapkan diri kita nanti nak bertemu dengan Allah Ta'ala bila mati. Antaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta. Kalau tengok kepada syarah hadis ni, menunjukkan bahawa harta ini adalah melibatkan kepada nasibah. Nasibah tu adalah menunjuk kepada nasab, yakni harta-harta yang ditinggalkan kepada keturunan kita. Harta faraid. Bila kita mati, harta tu dia pergi kepada nasab kita, pergi kepada anak kita, pergi kepada isteri kita, pergi kepada keturunan kita. Jadi di sana ada hukum dia. Di sana ada hukum yang kita kenal lah dalam agama kita dengan faraid. Ada hukum dia. Macam mana cara nak mengatur tu semua bila kita mati. Dan semua tu kata Allah Ta'ala dalam hadis ni, berdasarkan kepada kata-kata Nabi, bahawa tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk liutahhiraka, untuk mensucikan kita, membersihkan kita, wa uzakkiyak, dan juga adalah untuk melepaskan kita daripada segala kekotoran. Maka hadis ni barangkali juga kita boleh bacalah kepada orang yang kadang-kadang duk petikai banyak benda yang Allah Ta'ala suruh buat. Pada kita nampak payah lah, pada kita kan nampak payah lah bila duk buat benda ni semua. Tapi rupa-rupanya benda tu mai kepada kita sebenarnya adalah untuk siapkan diri kita nanti nak bertemu dengan Allah. Mungkin atas muka bumi ni kita tak berapa nampak dia punya manfaat dia, tak ada berapa nampak. Dan memang betul pun kalau kita tengok perhati betul-betul, kadang-kadang ada beberapa bab, terutama dalam bab ibadat, kita nampak tak nampak sangat manfaat dia di dunia ni. Kita pun tak tahu bersiapa kena buat benda gitu. Tapi rupa-rupanya benda tu sangat bermanfaat bila kita bertemu dengan Allah nanti. Sopa pahala kan. Pahala ni tuan-tuan, atas muka bumi ni nak boleh buat apa? Kumpul banyak mana pun boleh buat apa? Boleh tukar pergi jadi KFC ke satu apa? Boleh kan? Banyak mana pun pahala tuan-tuan, dia tak ada manfaat apa-apa pada atas muka bumi ni. Dia tak jadi apa pun. Tahu kata pahala banyak buat benda tu, buat benda ni, amalan tu, amalan ni. Terutamanya bila main amalan-amalan sunat setahun sekali contohnya, buat dapat pahala. Puasa hari Ashura contohnya, dapat pahala. Kita duk tahu. Tapi boleh bila rasa benda tu? Nak boleh rasa kata manfaat pahala tu bila? Atas muka bumi ni. Duk kumpul dia tu. Dia tak rasa apa, tak ada benda apa. Menyebabkan orang tak teringin sangat lah, terutamanya yang tidak memahami tentang ni. Tapi atas muka bumi lah ni, hak paling manfaat apa dia? Duit lah. Oh, hak tu kalau kata pahala boleh tukar jadi duit, clear kan? Tengok dia boleh main beratok semayang. Supaya beratok nak ambil bantuan kerajaan lah, beratok. Kalau kita semayang ni boleh duit, orang beratok. Sebab duit tu boleh manfaat atas muka bumi.
Duit tu sendiri ada manfaat, ada kegunaan dia. Dia memang on the spot kita boleh rasa manfaat dia. Tapi benda yang sama akan berlaku bila kita bertemu dengan Allah nanti. Bila bertemu dengan Allah nanti tuan-tuan, duit sudah tak bagi manfaat apa-apa. Seperti mana pahala yang duduk atas muka bumi ini, pahala tak bagi manfaat apa-apa. Banyak pahala tapi tak bagi manfaat apa-apa. Bila kita mati, duit tu pula terbalik, dah tak jadi manfaat pula. Banyak mana pun waktu dia mati dulu, dia tinggal, tak jadi manfaat apa-apa dah. Pahala tu pula yang tiba-tiba bertukar menjadi nilai. Dan pahala tu pula nak cari pada waktu tu memang tak ada dah, sebab nak kena kumpul lah ni. Tu. Jadi setiap benda yang Allah Ta'ala ciptakan ni, ada benda ni tuan-tuan, dia hanya akan bermanfaat di tempat dia. Selagi mana tak jumpa tempat dia, benda tu tak akan jadi manfaat. Tak jadi manfaat. Walaupun di tempat lain nampak penting, tapi bila main tempat tu jadi tak penting lah. Contoh duit tadi. Duit laku lah dekat Malaysia ni. Kalau duit Malaysia, tuan-tuan bawa pergi dekat Thailand contohnya, dia tak tengok dah duit kita, dia tengok duit Thailand pula. Dia laku pada tempat tersebut. Tuan-tuan bawa pergi ke Australia, duit tersebut bagi duit Malaysia, tak mau dah. Dia sudah tak bernilai lagi di tempat tersebut. Tempat tu pula main peranan pula nak membuatkan benda tu bernilai ke tidak. Pahala atas muka bumi ni, tempat dunia ni, kumpul banyak pun macam tu, tak ada pahala pun duduk macam tu, tak ada beza. Tapi perbezaan paling ketara nanti bila bertemu dengan Allah, duit tak mau tengok dah. Sampai kita masuk Australia tadi dah, tak mau tengok dah duit tu, dah tak ada nilai dah. Tapi bila sampai dekat sana nanti, benda yang bernilai adalah pahala. Nak tengok pahala tu duduk tak mana. Beruntunglah siapa yang boleh kumpul pahala banyak-banyak, waktu tu baru nak pakai. Yang tak ada pahala nak pergi cari tak mana. Nak pergi cari tak mana. Maka Allah Ta'ala design, buat sesuatu hukum supaya kita ni mau tak mau adalah juga sejumlah pahala nak bawa bertemu dengan Allah nanti. Jadi caranya macam mana? Semua benda yang atas muka bumi ni bermanfaat, convertlah siap-siap supaya dia bermanfaat juga nanti di akhirat. Siapa faham kaedah ni, cerdik dia. Cerdik. Supaya atas muka bumi pun bermanfaat, bawa benda yang sama juga bila bertemu dengan Allah Ta'ala nanti pun bermanfaat. Maka kaedah antaranya adalah Allah Ta'ala menukarkan harta tersebut yang atas muka bumi ni sangat bermanfaat. Di akhirat nanti dah tak ada manfaat dah harta ni, tapi Allah Ta'ala letakkan kaedah satu, ada hukum tertentu, menggunakan kaedah faraid, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat atas harta yang kita ada tu, maka tu semua adalah pahala. Ubah habis sedekah atas harta kita. Harta yang kita ada manfaat ni, kita buat sesuatu, kita bersedekah, maka kita dapat pahala. Pahala tu nanti kita dah ubah duit tu menjadi, habis semua jadi pahala. Sebab tu orang tua-tua dulu, hak mana hak faham dalam bab ni tuan, dekat-dekat nak mati tu, dia wakaf habis semua. Anak beranak kacau. Anak beranak tak syok. Apa ni bagi habis wakaf dekat anak yatim, wakaf kat nun semua. Kita nak ada apa ni? Supaya kita menjadi seorang ketua keluarga yang adil, hak wakaf satu hal. Dan sebab tu hadis ni sebut ni, bab apa nak jadi kepada nasab kamu tu bukan urusan kamu, tu urusan aku, kata Allah. Hadis ni ekstrim ni. Kalau baca dekat anak-anak kita ni, dia kata tak ada apa dah kami lepas ni. Lepas ayah mati ni, kira kami ni tak ada apa selain sepinggang. Ini melibatkan akidah ni, melibatkan keyakinan keluarga kepada Allah Ta'ala. Kalau hampa yakin betul hadis ni, yakin betul kira ayah ni patutnya tak ada dah bagi apa wasiat ke apa ni, tanah dusun ni untuk A, untuk B, tak ada. Semua ada wakaf. Sebab dia ubah habis semua harta tu menjadi pahala dia nanti nak bertemu dengan Allah Ta'ala.
Kalau anak cerdik ni pun dia kata tak apa-apa, tak ada masalah apa, abang tukar semua pibuh nama anak yatim, wakaf semua. Tu apa? Kami tak apa. Allah Ta'ala jaga kami. Oh, kalau dapat lagu ni kemas. Dapat lagu ni kira kemas. Sebab apa? Mengaji malam ni. Ja'altu laka nasiban min malik. Urusan nasab kerja kami. Urusan nasab ni, urusan keturunan ni kerja kami. Kami yang bagi rezeki tu. Kita duk tahu dah benda ni. Lahir je anak kita tuan-tuan, dah siap dah jodoh dia lagu mana, rezeki dia lagu mana. Lahir je budak tu, anak kita tu, ada dah rezeki atas dia. Cuma kadang-kadang dia main ikut kita lah. Yalah, anak tu tak pergi kerja lagi apa semua, dia main ikut kita. Rezeki dia tu dia main ikut kita. Sebab kita ada tenaga, kita boleh bergerak sana sini. Jadi kita buat satu benda, kerja, dapat. Dia main ikut kita. Tapi bukan untuk kita sebenarnya. Dia main ikut kita, kita beli satu benda untuk dia pula. Susu ke apa, rezeki dia, rezeki. Tu orang nak kata rezeki anak tu. Dia main ikut kita. Kita nak ambil tak boleh. Kita nak ambil tak boleh. Kita tak boleh guna. Duit memang kita pegang, tapi kita nak guna tu tak boleh. Dia pergi kat dia juga. Rezeki dia tu. Rezeki dia. Dan memang itu kerja Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni takut kan, takut lagi pas kita tak ada apa jadi dekat dia apa semua. Jadi kita pun simpanlah sikit untuk dia. Hak faham hadis ni tak ada apa. Tak tinggal apa pun. Tak tinggal apa. Pasal semua tu nak ubah jadi pahala. Baik. Timbul perbahasan kedua. Perbahasan kedua apa dia? Awaknya kalau bagi dekat anak tak ada pahala. Nampak? Kalau bagi dekat anak tak ada pahala tak? Bagi dekat anak yatim, wakaf tanah apa semua nak buat masjid ke apa ke, ada pahala, betul? Habis tu kalau bagi dekat anak isteri tak ada pahala tak? Itu yang kita nak kena faham. Kalau seandainya kita faham kaedah mengubah itu memberikan pahala, bagi dekat anak-anak pahala, bagi dekat isteri tak nak mati dia kan, buat wasiat dikira sebagai pahala, maka kaedah dia ialah dia bukan cerita ayah nak bagi, ayah nak sedekah. Tu sikit lah dia punya dari segi niat je, nak sedekah ke apa ni. Jarang tuan-tuan kita dengar orang buat wasiat tulis sedekah. Dia jadi macam kewajipan, dia nampak macam wajib tu. Ayah mati wajib bagi dekat anak ni, sebab faraid tadi tu. Jadi kaedah faraid tu sebenarnya nak mendidik kita supaya kita bersedekah kepada nasab kita. Bukan sebab kita tak yakin bahawa Allah Ta'ala jaga keturunan tu, tidak. Tapi kerana itu juga antara ruang untuk mendapatkan pahala. Topik dia pahala, bukan cerita tanggungjawab ke tak. Bukan tanggungjawab ke tak, tidak. Bila faham macam ni, maka bolehlah kita membuat pilihan, sama ada nak bagi dekat wakaf orang luar ataupun nak bagi dekat ahli keluarga kita. Ada hadis lain pula yang menguatkan lagi, sebaik-baik sedekah adalah diberikan kepada ahli keluarga yang terdekat. Selesai. Selesai. Okey. Baik. Was-salatu ibadi alayka. Dan solat hamba-hambaku ke atasku ba'da inqidha'il ajalik. Dan solat hamba-hamba ke atasku, hamba-hambaku ke atas, hamba-hambaku ke atasmu setelah putus ajalmu. Lepas terputus sahaja ajal kita tuan-tuan, maknanya kita dah mati, maka solat ke atas, solat hamba-hambaku yang masih hidup ke atas kita yang dah mati ni tuan-tuan, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Nak habaq kat kita bahawa solat jenazah ni dalam bab ni disebut solat jenazah ni. Solat jenazah ni penting tak penting sampai ia dikira untuk membantu kepada si mati. Tu kalau mampu tuan-tuan, kita try lah, usahalah untuk kita bergerak juga dari kelak pada rumah kita untuk menunaikan solat jenazah ni. Sebab itu adalah peluang besar kepada si mati ni untuk menambahkan pahala. Itu urusan Allah Ta'ala. Solat hamba yang hidup ke atas ajal orang yang mati tu, ke atas yang si mati tu, maka urusan solat itu adalah satu urusan yang berat di sisi Allah Ta'ala.
Dia punya connection dia tu sangat kuat. Sedekah yang dia buat untuk dia, bila dia mati nak sambung lagi macam mana supaya pahala tu terus bersambung. Maka Allah Ta'ala buat satu lagi kaedah, solat jenazah tu contoh, supaya si mati tu dapat manfaat pahala atas orang yang hidup. Makna kata tuan-tuan sekalian, amalan kita ni yang Allah Ta'ala suruh buat ni, terutamanya melibatkan hidup mati ni, kita jangan duk petikai banyak. Kita jangan duk petikai banyak. Memang Allah Ta'ala buat tu nak selamatkan kita pun. Nak selamatkan kita. Yang kita tak nampak pun atas muka bumi ni, benda tu bermanfaat lagi ataupun tidak. Nanti baru kita akan nampak. Baru kita jumpa, oh patutlah benda ni nak kena buat dulu. Mujur ada solat jenazah. Dia akan keluar ayat tadi. Kalau tak ada solat jenazah ni, aku pakai kering pahala tak ada apa. Mujur ada. Benda-benda tu semua dibuat supaya kita hak mati ni yang tak boleh manfaatkan apa-apa lagi, tak boleh nak bergerak dah apa dah, tapi pahala duduk main lagi. Duduk main lagi. Dan Allah Ta'ala design benda tu, buat benda tu supaya kita hak mati ni ada manfaat juga. Ini dalam agama kita, tuan-tuan. Special. Dalam agama lain ada yang tak ada. Ada yang meyakini bahawa lepas mati habis. Meyakini lepas mati habis, tak ada. Adalah juga agama-agama lain. Contoh saya duduk kat belah Sarawak ni, agama Kristian contohnya, tuan-tuan. Amalan mereka atas si mati tak banyak. Tuan-tuan dengar geng-geng tu baca tahlil kat geng mati? Ada? Tak ada. Mana ada? Makna kata berat kepada mati tu tak tahu mana. Agama Islam berat kepada si mati tu tinggi. Tapi agama lain dah mati. Mati tu maknanya tamat. Pada kita dah, memanglah dia mati, tapi tak tamat lagi. Masih ada lagi cara macam mana nak salurkan pahala kepada dia selagi mana tidak ada kiamat, tidak berlakunya akhirat, selagi mana tak dibangkitkan semula tu. Jadi ada lagi peluang lah tu nak dapat apa-apa. Ada lagi cara macam mana kita nak tolong dia yang hidup atas muka bumi ni. Sebab ni urusan Allah Ta'ala. Mana ada agama ni agama yang sangat berat kepada kehidupan lepas dia mati. Agama Islam. Kerana inilah, tuan-tuan, Abrahah cemburu. Turunnya surah Al-Fil. Contoh pada surah Al-Fil pula. Kerana Abrahah melihat ramai orang pergi menunaikan haji di Baitullah. Waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak dilahirkan lagi, tak ada lagi. Tapi ramai yang pi kerana mereka mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim waktu tu. Yang mana Baitullah ini, ketua yang mengawal ataupun yang menjaga Baitullah pada waktu itu, keturunan turun-temurun adalah datang daripada Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa dia Abdul Muttalib ni? Tok Wan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abrahah ni pula siapa dia, tuan-tuan? Abrahah bin Ashram, siapa dia ni? Abrahah ni adalah seorang yang berpegang kepada agama Nasrani, Kristian. Setelah Nabi Isa diangkat, maka pengaruh agama Nasrani ni jadi kuat. Sedangkan Injil yang dibawa oleh Isa tu berkaitan dengan Allah Ta'ala, tapi Nasrani telah mengubahnya dan memberi kesan yang besar kepada Abrahah. Abrahah ni pula dia adalah orang Habsyi. Orang Habsyi ni adalah orang Ethiopia. Kalau kita buka Google hari ni, Ethiopia ni duduk di sebelah kawasan bawah daripada Madinah, Mekah, bawah tu Yaman. Kemudian Laut Merah tengah tu, seberang sana. Seberang sana adalah Ethiopia. Naik atas, seberang sana adalah Mesir. Tengah tu dia divide by Laut Merah tu. Jadi Ethiopia ni, tuan-tuan, orang kulit hitam. Bilal bin Rabah berasal daripada sini. Jadi Abrahah ni adalah geng-geng orang yang kulit hitam. Asal dia duduk di situ. Dalam kitab-kitab tafsir menjelaskan Abrahah ini sebenarnya adalah Tok Wan kepada Raja Najashi yang ada di Habsyi, yang pernah offer kepada Nabi waktu hijrah. Nabi nak pergi ke Madinah. Jadi Raja Najashi ni offer kepada Nabi, daripada hijrah ke Madinah, main dekat kami ni, Habsyi.
Aku Najasyi, aku boleh tolong cover. Tapi kerana perintah Allah, Nabi pilih untuk pergi ke Madinah. Baik. Berlaku satu keadaan di Yaman, tuan-tuan, iaitu keadaan politik yang tidak stabil. Maka Abrahah dengan seorang lagi teman dia nama Israt, kalau tak salah saya, mai. Asrat ke Israt, dia mai ke Yaman, dan mereka inilah yang tolong, kononnya macam nak cantikkan balik kekuasaan politik yang berlaku. Akhirnya menang dalam bentuk perang. Lepas menang ni, tuan-tuan, timbul masalah. Patutnya lepas perang ni selesai lah, kan? Tujuan perang pun adalah untuk menyelesaikan masalah. Lepas perang timbul masalah kedua, iaitu siapa pula nak memimpin Yaman ni, Abrahah ataupun Asrat. Siapa dia? Sebab dua-dua ni adalah panglima yang hebat yang main daripada Habsyi. Tu siapa? Patutnya, tuan-tuan, dua orang ni boleh je pakat dia. Hang ambil belah utara, aku ambil belah selatan. Pakat-pakatlah bangunkan Yaman. Tapi tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Apabila mereka ni kekuasaan bukan kerana Allah, bab kongsi tu dia tak jadilah. Dia cerita, kalau dua power, salah seorang yang kena ada. Lah siapa? Hang ke aku? Dia tak boleh. Kongsi tak mahu. Mujok zaman tu tak ada pilihan raya. Kalau ada pilihan raya, nampak kena pilihan raya pula, dia kata. Dua. Siapa dia? Salah seorang ni. Salah seorang. Jadi ni masing-masing ada pengikut ni. Ada geng pengikut Asrat, ada geng pengikut Abrahah. Mana satu? Pengikut dengan hak bawah ni yang nak kata, tuan-tuan, macam kita lah ni, netizen. Pakai maki hang aku, hak ketua atas ni duk cari siapa peluang ni, siapa nak memimpin ni. Akhirnya Asrat buat keputusan macam ni. Macam ni lah ni, kaedah jahiliah ni. Kita bergaduh doa, kita berlawan one to one. Siapa mati, mati lah. Siapa hidup, dia memimpin. Abrahah setuju. Punyalah jahiliah. Padahal boleh je dua-dua tu duduk pakat elok-elok. Tak boleh. Akhirnya buat satu pertandingan, mereka ni pun berlawan pakai pedang. Akhirnya Asrat mati. Asrat mati, maka Abrahah pun menjadi ketua. Nak cerita asal Abrahah hak tentera bergajah ni, tuan-tuan, asal pun nak jadi ketua pun tak cantik dah. Bila asal nak jadi ketua tak cantik dia, tuan-tuan, tengok ke depan nak jadi dia ke mana. Hak mula ambil tu pun tak cantik dah. Bila mula ambil tak cantik, nak pi ke jauh lagi ni pakai. Baik. Lepas dah jadi ketua, tuan-tuan, ingatkan selesai lah, kan? Perang sebelum ni ada masalah. Lepas perang pun masalah. Apa masalah? Duduk rebut kuasa. Baik, Asrat dah mati dah, tinggal dia seorang. Selesai dah masalah? Tak juga. Tak selesai juga. Jadi apa jaminan, tuan-tuan, kalau Abrahah jadi pemimpin ni boleh selesai masalah? Apa jaminan? Okey, apa masalah pula? Dia duk rasa pula dengki dekat geng-geng Mekah tu. Pasal apa setiap kali musim haji, masuk saja musim haji, haji waktu ni bukan haji zaman Nabi nah. Haji ni adalah ikut syariat Nabi Allah Ibrahim. Mereka bertawaf dalam keadaan tidak berpakaian waktu tu. Ikut syariat Ibrahim waktu tu. Duk tawaf tu pusing tu. Celah-celah di Mataf yang pernah sampai ke Mekah tu, di Mataf tu tempat kita duk tawaf tu, celah-celah tu pula ada patung berhala. Lah tak ada lah, habislah clear lah. Ada patung-patung berhala celah-celah tu. Jadi sambil duk tawaf tu, sambil duk keliling patung berhala tu, dalam keadaan tidak berpakaian waktu tu. Kira dahsyat lah. Kita tuan-tuan tak sanggup lah. Apa boleh buat? Jahiliah, tak ada masalah. Dia dengki. Pasal apa orang pakat pi ramai kat sana? Bila pi sana, tuan-tuan, dia bukan hanya pi saja. Bila musim haji ni, maka apa sahaja jual beli ke apa semua, dia menjadilah sebab orang bertumpu di sana. Maka dia fikir, macam mana cara aku nak alihkan perhatian orang yang pergi ke Mekah, mai ke Yaman, mai ke Sana'a, Yaman. Dia tengok apa tarikan dia. Tarikan dia adalah Baitullah. Dia faham tarikan tu adalah bangunan Baitullah. Sedangkan orang pergi sana pada waktu itulah mengikut syariat Ibrahim, bukan kerana Baitullah tu semata-mata, tapi kerana Allah Ta'ala. Jadi dia kata, kalau Baitullah tu menjadi tarikan, aku di Yaman pun kena buat satu bangunan yang ada tarikan juga. Maka apa yang dia buat, tuan-tuan?
Dia buat satu bangunan gereja sebab dia orang Nasrani. Dia bagi nama kepada gereja tu iaitu dengan nama Qulais. Sebahagian kitab tafsir kata Qulis, ada yang baca dengan Qulais. Bangunan dia buat lagi besar daripada Baitullah. Disebut oleh ahli sejarah, seandainya kita melihat bangunan Qulais tu naik tengok, nak abang kata tinggi tu, naik tengok tinggi tu sampai terkeluar kepala. Nak abang kata punya melenggar, punya tinggi. Waktu tu dia boleh buat besar. Lepas tu dia ingat dengan ada benda tu, orang pun pakat main dekat dia pula, tuan-tuan. Menjadi tak? Tak menjadi. Tuan-tuan, benda ni lah ni duk jadi. Bila dia nampak kawan dia lebih sikit, dia duk fikir macam mana aku nak tarik perhatian bagi aku pun lebih juga. Kan? Kalau dia boleh buat, aku pun mesti boleh buat. Dia pun buat lagi besar. Tapi orang tak pi kat dia. Dan ayat dia mengatakan bahawa Qulais ini ataupun Qulais ini akan menjadi perhatian yang pertama setelah Baitullah. Ayat ni sampai dekat orang kafir Quraisy. Tuan-tuan sekalian, orang kafir Quraisy ni, walaupun disebut kafir Quraisy, orang Quraisy ni, mereka ni tak boleh dengar langsung kalau Baitullah ada orang komplain. Bagi pertama ya, dengar kata Baitullah kena komplainnya, oi depa tak boleh, panas telinga. Tak boleh. Sebab depa ingat Baitullah itu adalah rumah Allah. Nampak? Sebab itu jahiliah, saya dah sebut daripada dulu. Jahiliah ni bukan sebab mereka ni bodoh. Depa tak bodoh, bahkan mereka faham konsep Tuhan tu. Mereka faham tentang Rabbi, tentang Tuhan Allah. Depa faham. Sebab tu nama kepada ayah Nabi Abdullah. Abdullah. Nama kepada ayah Nabi sendiri pun hamba Allah. Jadi bukan mereka ni tak kenal Tuhan, mereka kenal. Cuma kerana mereka ini syirik, mereka ada perantaraan, meletakkan patung berhala tu sebagai tempat minta. Tempat minta yang tidak direct kepada Allah. Mereka ada masalah dengan akidah. Masalah ini yang menyebabkan mereka ni dipanggil jahiliah. Jadi kalau sebut saja Baitullah ni ada orang komplain ke apa, dia pun tak boleh. Berita tentang cabaran yang diciptakan oleh Abrahah terhadap Baitullah tu sampai dekat orang kafir Quraisy. Sampai orang Quraisy. Bila sampai tuan-tuan, maka mereka tak selesa, mereka tak suka. Maka ada yang ambil tindakan yang drastik. Mereka pergi ke Sana'a. Ada yang mengatakan mereka mengeluarkan najis, kencing di Qulais itu. Ada yang mengatakan mereka bakar Qulais tu. Waktu musim panas mereka pergi, mereka bakar Qulais tu. Maka musim panas tuan, bakar tu. Ada yang mengatakan mereka kencing dekat Qulais tu. Maka cerita ni sampai dekat Abrahah. Bila Abrahah dengar, tuan-tuan, Abrahah terus sebut, kata kita akan pergi ke Mekah dan kita akan hancurkan Kaabah. Tuan-tuan sekalian, pelik. Benda ni pelik. Kenapa saya kata pelik? Hak kencing tu siapa? Yang buat hai tu siapa? Orang Quraisy. Yang pergi bakar Qulais tu siapa? Orang Quraisy. Sepatutnya ayat Abrahah ialah, jom kita pergi ke Mekah. Kita cari siapa yang kencing tu. Kita cari siapa yang menghina Qulais aku ni. Kita musnahkan dia. Patutnya cari pembuat. Yang nak pergi cari Kaabah tu pasal apa? Maka di sinilah kata pakar-pakar sejarah bahawa dalam hati Abrahah tu sebenarnya dia duduk geram kat Kaabah. Sabit je kawan tu main kencing. Nampak? Hak dia duduk geram tu dekat Kaabah tu. Maknanya apa? Kalau ada dua pencabar besar, Qulais dengan Kaabah, salah satu dia kena ada. So bila Kaabah dah dihancurkan, barulah orang main ke Sana'a. Sebab tu dia tak attack orang yang buat, dia attack Kaabah tu. Sabit je. Jom kita pergi ke Mekah, kita hancurkan Kaabah pasal ada orang kencing. Apa kaitan? Melainkan kalau Kaabah tu main berjalan, main kencing tu tak apa. Jadi dia pun susunlah tentera dia. Dan antara tentera yang digunakan adalah gajah. Sedangkan tentera yang paling efisien waktu tu, alat lah yang paling efisien waktu tu dalam perang adalah kuda, bukan gajah. Kuda kecil, kuda laju, dia boleh lompat sana sini sesuai dengan bentuk muka bumi padang pasir apa semua. Jadi kuda is the best.
Kalau betul nak perang, tak, dia pilih gajah. Sebab apa? Niat dia adalah untuk menghancurkan Kaabah. Pakai kuda tak boleh, pakai gajah boleh. Ada sebahagian mengatakan dia bawa 12,000 gajah. Nyaw. Ada yang mengatakan dalam 12,000 tu dia atok 12 yang terbaik di depan. Hak paling best dia naik. Tuan-tuan, dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili sebut nama gajah hak dia naik tu, hak the best among the best tu, nama gajah tu adalah Mahmud. Maaf lah kalau ada nama Mahmud. Kacau lah nama. Nama Mahmud. Nama bukan beza-beza, nama cantik kan Mahmud. Kalau jumpa kawan-kawan lain nama Mahmud ni, ni gajah Abrahah tu. Mahmud. Nama tu cantik lah, yang terpuji kan Mahmud. Dia bagi nama kepada gajah tu nama Mahmud. Gerak. Tengok macam mana Allah Ta'ala atok. Nak cerita kait dengan hadis ni juga. Allah Ta'ala atok. Ada hak Allah Ta'ala, ada hak manusia. Boleh sahaja Allah Ta'ala maha mengetahui niat hati manusia. Boleh sahaja awal-awal lagi Allah Ta'ala sekat Abrahah tu tak bergerak keluar daripada Sana'a. Macam-macam lah boleh berlaku kan. Sebelum datangnya burung yang bergerak secara kumpulan tu. Dalam bahasa Arab dia panggil ababil. Kita tak tahu maksud ababil. Kita kata burung ababil. Ababil tu bukan nama burung. Burung biasa aja. Tapi dia bergerak dalam bentuk ababil. Ababil bermaksud dia bergerak dalam kumpulan yang ada sistem. Dia bukan bergerak biasa. Dia bergerak dalam keadaan pelik. Dan ketika mana dia bergerak dalam keadaan yang bersistem ini, Abdul Muttalib perasan. Bila nampak, dia perasan, burung ni tak main daripada Sana'a, dia tak main daripada Yaman, peta lagu turun bawah ni, dia tak main daripada bawah. Dan dia juga tidak main daripada atas. Daripada atas. Nampak pelik, burung ni bergerak dalam keadaan yang pelik dan sedang bergerak menuju ke arah keluar daripada Mekah, tapi keluar nak menuju ke arah Yaman. Nak pergi attack Abrahah. Dan dalam perjalanan nak pergi tu, dia pakai gajah. Jadi gajah ni take time lah, bergerak lambat. Dia tak naik kuda kan. Naik satu saja dia naik gajah tu. Pasal apa? Ketika mana pergerakan dia punya rombongan dia nak bergerak pergi ke Mekah tu, berita tu sampai dah dekat Mekah. Berapa ribu dia ikut gajah tu sampai. Ada cubaan, bukan tak ada. Ada cubaan nak menghalang Abrahah daripada orang Quraisy ni, tapi gagal. Ada. Tapi gagal, tak boleh. Pergi kalah. Jadi tak ada siapa dah boleh menghalang sebab dia pakai gajah. Yang ada mereka semua takutlah dan mereka mengharapkan ada bantuan daripada Tuhan. Tuan, sebab tu Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi sebut surah Al-Fil ni, bila turun surah Al-Fil tu, ia sebenarnya adalah bantuan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang Quraisy walaupun mereka kafir pada waktu tu. Bantuan Allah Ta'ala bagi asbab daripada tahun yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dilahirkan. Tu insan yang mulia tak lahir lagi tapi manfaat dapat dah kepada dunia. Gimana? Tak lahir lagi. Tahun tu baru nak lahirkan, baru nak muncul dekat dunia ni. Tapi manfaat dah rasa dah. Orang atas muka bumi ni dah rasa dah. Orang dunia dah rasa dah benda tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai hampir dekat Mekah, Abrahah kata apa dekat orang-orang yang menghalang dia tu, sampaikan berita ni kepada orang Mekah, sampaikan berita, aku tidak akan memusnahkan kalian. Fokus aku adalah kepada Kaabah. Melainkan kalau ada yang menghalang aku untuk buat kerja ni, aku akan musnahkan dia. Itu yang disebut oleh Abrahah sepanjang perjalanan. So, berita pun dia sampai. Kalau tak mau susah, jangan kacau aku. Macam tu dekat ayat kita lah ni. Kalau tak mau susah, jangan duk kacau aku. Biar aku nak attack Kaabah, nak menghancurkan Kaabah. Tak ada pasal. Dalam hati rasa hasad, dengki bila tengok ada Kaabah. Dia nak buat Kaabah tak boleh sebab dia bukan apa keturunan daripada orang Arab, dia orang Habsyi, maka dia buat satu lagi bangunan exactly sama, bahkan lebih dahsyat, lebih hebat lagi daripada tu. Di Yaman, di Sana'a, konon-konon nak bagi orang alih perhatian pergi ke Yaman. Tapi dia tak mampu buat. Sebab bukan sebab tu orang pergi ke Baitullah. Bila sampai di satu tempat, dia arahkan untuk pergi tangkap unta-unta yang ada.
Dia tak kacau orang, tapi dia kacau harta orang. Ni kata Abrahah ni. Dia orang marah lah. Memanglah hang tak rosakkan kami, tapi hang rosakkan harta benda kami. Dia tengok ada sekumpulan unta duduk di tepi tu, ada 200 ekor tuan. Dia suruh pergi ambil semua. Sebab mereka bergerak tanpa bawa makanan. Dia duduk kutip makanan kat tepi-tepi tu lah. Dia masuk kampung ni, ambil mereka punya. Masuk kampung lain pula, ambil mereka punya. Betul abang? Jangan halang aku. Siapa halang aku rosakkan dia. Aku nak pergi musnahkan Kaabah. Unta dia ambil. Dia Abraham. 200 ekor unta, dan nak jadi ceritanya, 200 ekor unta dia ambil hampir dekat Mekah tu, itu adalah milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya. Dia pergi ambil unta dia, Abdul Muttalib punya 200 ekor. Maka berita tu pun sampai dekat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, unta dia ambil dia. Jadi Abdul Muttalib kata, yang menyampaikan berita tersebut adalah perantaraan orang, apa ni, macam kira kita ni wakil daripada Abrahah pihak lah. Jadi Abdul Muttalib kata, aku nak jumpa lah Abrahah ni, sebab dengar kata dia nak merosakkan Kaabah ni. Jadi aku nak jumpa dia. Jadi orang tu pun setuju, jom aku bawa pergi. Jadi dia pun pergi jumpa dengan Abrahah. Berita tu sampai dekat Abrahah dulu. Ada wakil daripada orang Quraisy yang menjadi penjaga kepada Baitullah ni nak jumpa. Oh, dia syok. Abrahah ni tuan-tuan, kalau baca cerita dia punya sifat ni, dia tak suka kalau orang tak cabak dia. Kalau orang cabak dia lagi syok. Sebab tu bila asrat cabak dia, jom kita bergaduh, tengok siapa menang. Oh, dia suka. Tengok-tengok dia menang pula. Oh, lagi kemai. Jadi bila dengar kata Abdul Muttalib nak main jumpa dia, ni dia kata, ni sempoi. Ni mesti ni cerita panjang ni. Sebab orang nak menghalang dia, hak tu dia suka. Orang tak menghalang dia, tak ada challenge. Kalau tak ada challenge tuan-tuan, dia tak boleh nak duk. Dia tak boleh nak duk. Betul dia buat reka macam-macam cerita nak bagi, kata ada orang nak bergaduh dengan dia. Dan sampai lah ada karakter Abrahah ni. Abdul Muttalib pun main. Dalam kitab sirah menyebut ketika mana kali pertama Abrahah nampak Abdul Muttalib, dia kagum. Kata, oh, ni kemahiran dia ni. Dia pemimpin orang Quraisy waktu tu kan, hak yang menjaga Baitullah ni. Duk jaga sejak turun-temurun ni. Tengok. Oh, kemai. Dia kata, ya ni sempoi ni. Lagi bila aku kata aku nak pecahkan Kaabah, dia pula kata jangan. Oh, time ni sempoi. Dia suka nak challenge dekat situ. Baik, bila duduk Abdul Muttalib, maka Abraham pun kata, ya, ada nak sampaikan apa-apa kan? Punya kemah tu. Nak kata apa-apa kan? Maka katalah Abdul Muttalib, aku ni mai nak minta. Minta apa tuan-tuan? Aku mai ni nak minta 200 ekor unta aku buat mai beli. Dengar ayat ni, Abrahah kata, lah. Kali pertama aku tengok hang ni, saya tukar dalam bahasa kita lah. Aku tengok hang ni, aku kagum, aku rasa hebat. Sebab aku tahu ni adalah pemimpin yang paling berani. Hak lain semua tak mau jumpa aku, tak menghalang aku. Tapi aku tahu bila nampak hang mai nak menghalang aku. Aku kagum. Tengok, mai hang minta 200 ekor unta. Aku dah ingat hang nak kata jangan pecahkan Kaabah. Aku menghalang. Aku ingatkan nak kata lagu tu. Tiba-tiba Hamai minta 200 ekor unta. Apa punya pemimpin ni gitu. Abraham rasa tak best lah, mai minta unta lah. Maka Abdul Muttalib jawab dengan cerdik. Ni kata bukti lagi menunjukkan bahawa orang Arab bukan waktu zaman jahiliah ni bukan bodoh. Abdul Muttalib pandai jawab. Apa jawab Abdul Muttalib? Sesungguhnya aku ni tuan kepada unta tu. Jadi hak aku untuk minta balik lah. Aku menjaga unta aku. Sesungguhnya Baitullah yang nak pergi hancur tu pun ada tuan. Aku ni penjaga ya. Dia ada tuan tu. Jadi biarlah hak tu tuan dia jaga. Tu nak abang kata Allah tu. Hak tu tuan dia jaga. Aku mai ni nak minta unta pasal aku tuan kepada unta. Yang nak pergi rosakkan Kaabah tu dengan tuannya, biar tuan dia jaga. Abdul Muttalib.
Cerdik ni. Jawab lagu ni kira cerdik ya. Jadi jahiliah menduk tahu mana. Sebab tu jahiliah bukan bodoh. Mereka ada masalah dengan akidah dan juga mereka ada masalah dengan akhlak yang menyebabkan jadi jahiliah tu. Sebab ni okey, tak ada masalah. Abdul Muttalib. Sebab tu dekatnya Abdul Muttalib dengan Rasulullah ni kerana karakter mereka ni sama. Pastinya taklah sama sebab Rasul kan. Tapi nak ceritanya dari segi kebijaksanaan bercakap, dari segi berhujah tu dekat. Sebab tu Abdul Muttalib sayang kepada Nabi. Dia jawab macam tu, Abrahah terus kata, Tuan Kaabah tu pasti tak akan boleh menghalang aku. Jadi Abdul Muttalib tahu, itu urusan hang dengan dia. Untuk aku mana? Akulah untuk aku. Baik. Bila dengar macam tu, maka dia main bukan nak menghalang, dia main nak habaq hak tu ada tuan. Jadi aku pun tuan juga, tuan kepada unta. Maka bila Allah dengar macam tu, okey, bagi balik 200 unta kat dia, pergi. Maka Abdul Muttalib bawa baliklah unta tersebut. 200 tu bergerak bersembunyi di bukit-bukit gunung-gunung. Dia pun arahkan kepada semua orang Quraisy tu, keluar, jangan duduk kat sini, tunggu dekat tepi-tepi bukit-bukit, lorong-lorong yang ada, lubang-lubang yang ada, sebab akan berlaku satu keadaan. Sambil Abdul Muttalib sebelum keluar daripada Kaabah tu pegang pintu dan berdoa. Depa pun doa juga. Doa, pegang doa. Mudah-mudahan Allah Taala menjaga kamu, menjaga kamu, menjaga kamu. Itu dia keluar. Dan maka semua orang dapat memerhatikan. Kan tuan-tuan, Kaabah dia kan lembah. Tuan-tuan, Mekah ni dia kan lembah macam tu. Lah kita tak nampak pasal bangunan, hotel-hotel semua kan. Zaman dulu tak ada, boleh nampak. Siapa duduk di atas-atas tu boleh nampak. Boleh nampak. Maka bila sampai sejak Abrahah di situ, maka datanglah burung ababil tu. Kita semua tahu lah, sudah maklum cerita tersebut, bawa batu dan sebagainya. Time tu baru datang bantuan daripada Allah. Nampak? Sedangkan bantuan daripada Allah boleh main sebelum tu lagi. Awal-awal sebelum Abrahah keluar lagi boleh main lah. Tapi tak, Allah tak tunggu masa yang sesuai. Kalau keluar awal tuan-tuan, dia tak bernilai kepada orang Quraisy. Rupa-rupanya burung tu main nak habaq kata akan ada sesuatu yang akan muncul nanti di bumi Mekah itu yang akan menyelamatkan orang-orang Quraisy, iaitu Rasulullah. Jadi burung tu main nak habaq kata di tempat tu, kalau burung tu pergi dekat Sana'ah, pergi dekat Yaman, ada nilai tak kepada orang Quraisy? Tak ada, tuan-tuan. Sebab tu satu benda asal tak bernilai, tapi bila tempat tu penting, dia pergi dekat tempat tersebut, dia akan menjadi nilai. Datang burung ababil yang bergerak dalam keadaan bersistem, ababil dalam keadaan tersusun, menazam, dan buang batu tu. Batu tu adalah batu tanah liat yang keras tu, kena dekat kulit mereka, maka ia hancur seperti mana daun-daun yang kering tu. Dan ada yang mati on the spot. Tetapi untuk Abrahah, dia tak mati on the spot. Sempat balik ke Sana'ah. Dan bila sampai dekat Sana'ah, orang pun tanya jadi apa, dia pun sempat cerita, tuan-tuan. Sebab tu dikatakan surah Al-Fil ini cerita tentang Abrahah kena burung ni adalah cerita yang mutawatir. Mutawatir ni apa? Memang tak boleh nak dinafikan. Sebab tuan tubuh sendiri yang cerita benda tu. Dan lepas dia cerita tentang burung tersebut, dia pun mati di Sana'ah. Nampak? Sengaja Allah Ta'ala panjangkan umur dia, nak bagi dia sendiri yang cerita dekat orang Sana'ah. Cerita kena dekat Mekah. Sebenarnya bukan dekat Mekah, luar sikit pada Mekah, kawasan tu lah. Tapi dia sempat bawa balik cerita tu sampai dekat Yaman, dekat Sana'ah. Sedangkan kalau nak cerita burung dekat Sana'ah pun boleh sampai. Tapi sengaja Allah Ta'ala bagi kena kat sini, pembawa cerita tu tubuh sendiri sampai dekat Sana'ah, dia cerita tuan-tuan. Kerja Allah Ta'ala, siapa boleh halang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca malam ni, saya kaitkan sikit dengan tafsir surah Al-Fil, untuk kita sama-sama faham setiap benda yang Allah Ta'ala buat atas muka bumi ini ada sebab tertentu. Kerja kita buat apa tuan-tuan? Jangan duk petikai apa, kita buat ya. Semua ada manfaat. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita mengaji malam ni menjadi keberkatan kepada kita untuk kita terus beramal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabarallah